Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perpaduan. Saya Muhammad Azizur Rahim bersama anda dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 18 Disember. Penubuhan kerajaan perpaduan perlu memberi keutamaan dalam kestabilan politik dan keutuhan kerajaan agar dapat meningkatkan ekonomi negara serta menjaga kebajikan masyarakat. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, kesepakatan akan dapat menumpukan kepada pembangunan yang seimbang serta kestabilan ekonomi. Memastikan tidak ada masyarakat yang tersicir daripada program-program pembangunan dan ianya berteraskan kepada inklusiviti. Jadi itulah yang sebenarnya yang menjadi trust untuk memastikan negara kita ini akan dapat segera stabil, ekonomi akan dapat ditingkatkan, perpaduan rakyat dan juga supaya kita akan dapat hidup dalam keadaan harmoni dan menghormati perlembagaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Pra-Christmas 2022 di Dewan St. Edmund Limbang. Pada majlis sama, beliau turut menyampaikan sumbangan kepada orang kurang upaya, anak yatim piatu selain penyampaian geran daripada unit hal ehwal agama-agama lain kepada gereja-gereja di kawasan Batu Danau. Lapangan terbang Sibu akan mendapat dana lebih 8 juta ringgit daripada Malaysia Airports Holdings Berhad tahun depan untuk pelbagai kerja naik taraf dan penyelenggaraan. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, sebahagian dana itu akan digunakan untuk pembelian jentera pemadam api bagi menggantikan jentera sedia ada yang sudah berusia 20 tahun di lapangan terbang itu. Turut akan dilaksanakan tahun depan adalah naik taraf fasiliti seperti tandas, kerja pendawaian dan penyelenggaraan lain. Airport facility is very important. Yes. Because the first facility, any passenger coming in, tourist, is the airport. And therefore, we need to really upgrade our airport facilities. Beliau bercakap pada sidang media di Sibu berharap Kerajaan Persekutuan juga akan memberi perhatian khusus terhadap lapangan terbang di Sarawak yang memerlukan kerja baik pulih dan naik taraf. Antara yang perlu dinaik taraf katanya kemudahan di lapangan terbang Miri yang kini tidak dapat menampung pertambahan pengguna berikutan pertambahan penerbangan keluar masuk dari Miri. Beliau menambah pihaknya juga akan mengumpul semua keperluan untuk dimajukan kepada Kementerian Pengangkutan selain merancang untuk mengadakan pertemuan bersama Menteri Pengangkutan Anthony Loke bagi membincangkan isu-isu berkaitan pengangkutan di Sarawak. Dalam perkembangan lain, Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin melahirkan penghargaan kepada Persekutuan Penghantar Freight Malaysia FMFF atas usaha dan sumbangan mereka semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan COVID-19 yang mana rantaian bekalan terjejas teruk ketika itu. Beliau mengakui semasa tempoh berkenaan, penggiat industri sektor pengangkutan dan logistik adalah penting sebagai barisan hadapan dalam pengagihan bekalan perubatan kecemasan dan barangan keperluan lain ke pelbagai bahagian di seluruh negara. Selain itu, beliau turut memuji inisiatif yang diambil oleh persekutuan itu untuk mengadakan mesyuarat majlis FMFF mereka di Kuching bagi menyediakan platform rangkaian dan strategi perancangan dalam memajukan industri logistik. Katanya mesyuarat yang diadakan di Kuching memberi pengiktirafan kepada Persatuan Agensi-Agensi Penghantaran Sarawak yang peranannya juga penting dalam industri logistik dan rantaian bekalan untuk Sarawak. Datuk Seri Lee berkata demikian dalam kenyataan medianya pada majlis makan malam bersempena mesyuarat majlis ke-121 FMFF di Kuching. Seramai 120 peserta menghadiri makan malam tersebut yang terdiri daripada ahli dan wakil pemain industri sektor pengangkutan dan logistik.
Kebajikan petugas media di Sarawak terus diberi perhatian bagi menghargai jasa dan sumbangan dalam menjadi saksi kepada banyak sejarah negeri. Kerana itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul memberitahu pihaknya turut bercadang untuk memperluaskan tabung kebajikan media pada masa akan datang. Kerana saya rasa jasa warga wartawan sama ada di lapangan ataupun mereka yang bertugas di studio besar, kerana mereka menjadi saksi utama dalam sejarah perubahan sebuah negeri atau negara dari segi pembangunan, dari segi sosio masyarakat dan sebagainya. Ujarnya, majikan atau persatuan juga boleh memainkan peranan menyediakan perlindungan selepas perkhidmatan atau bersara, terutamanya bagi petugas media yang mengalami masalah kesihatan. Dalam masa sama, katanya, Sarawak mempunyai penulis-penulis veteran yang boleh berkongsi ilmu kepada masyarakat maupun mereka yang berada dalam bidang media massa. Ini kerana banyak kisah yang boleh dikongsikan oleh para wartawan, jurugambar dan juru kamera, terutama kisah di sebalik setiap perkara yang berlaku. Beliau berkata demikian kepada media pada program kebajikan bersempena sambutan Christmas Persekutuan Persatuan Wartawan Sarawak dan UKAS di Kuching. Lawatan pertama merupakan rumah pesara Jabatan Penyiaran Malaysia yang pernah berkhidmat lebih 30 tahun di RTM Sarawak, iaitu Tukino Mampol yang kini 63 tahun. Beliau pernah mengalami strok ringan 3 kali, iaitu pada tahun 2016 dan 2 kali pada tahun 2017, selain perlu menjalani rawatan dialisis 3 kali seminggu. Lawatan seterusnya ialah penulis sukan veteran Martin Yee, berumur 66 tahun, pernah berkhidmat selama 38 tahun di beberapa akhbar swasta tempatan dan nasional, serta pernah mengalami serangan jantung 2 kali. Berikutnya pula, bekas editor sukan akhbar tempatan Juari Mesa 68 tahun yang telah berkhidmat 30 tahun yang kini mengalami strok separuh badan. Manakala bantuan serupa juga akan dihulurkan kepada bekas jurugambar akhbar Inggeris tempatan Jonathan Bullitt hari ini yang kini mengalami strok. Tourism Malaysia akan terus melaksanakan pelbagai program dalam menyokong industri pelancongan negara setelah Malaysia berhadapan dengan cabaran ekonomi berikutan pandemik COVID-19. Namun begitu, Timbalan Ketua Pengarah Perancangan Tourism Malaysia Iskandar Mirza Muhammad Yusof memberitahu tahun 2022 menyaksikan peningkatan kemasukan pelancong ke Malaysia yang menggalakkan. Iskandar memberitahu peningkatan pelancong itu ialah seramai 5,556,281 orang berbanding 73,309 orang bagi tempoh yang sama pada tahun 2021. Tambahnya, ketibaan negeri Sarawak bagi tempoh Januari hingga September 2022 adalah 1,144,184 orang pelancong berbanding dengan 92,174 bagi tempoh sama pada tahun lepas. Justru itu, dalam usaha memulih serta merancakkan sektor pelancongan di seluruh negara, Tourism Malaysia juga menyediakan geran sokongan bagi penganjuran acara pelancongan di bawah geran sepadan sektor pelancongan dan Galakan Melancong Malaysia. Di samping itu, beliau berharap penggiat sektor pelancongan di Sarawak termasuk agensi-agensi kerajaan, pihak swasta berkaitan selain pengamal media akan terus memberi sokongan dalam usaha Tourism Malaysia menyemarakkan kembali industri pelancongan negara. Beliau berucap pada Majlis Apresiasi Tourism Malaysia bersama penggiat industri Sarawak yang berlangsung di Kampung Budaya Sarawak, Santubong. 6 nama peserta diumumkan malam tadi layak ke Kemuncak Bintang Kecil 2022. Mereka adalah 2 wakil dari Sabah, Kahirah Maisarah Syahlil dan Fatihah Naslin Suhailin, Nur Kasih Umairah Abdullah dari Sarawak, Adam Syahmi Muhammad Faizul Hafiz Pahang, Wai Muhammad Zain Johor dan Putri Ainul Farisha Zuraimi dari Perlis. Mereka adalah antara 10 peserta yang berentap peringkat separuh akhir malam tadi di Auditorium Piramli RTM Kuching. Kemuncak Bintang Kecil 2022 akan diadakan pada 24 hari bulan ini bertempat di Stadium Perpaduan Petrajaya Kuching. Manakala 4 peserta yang tersingkir menerima hadiah seguh hati berupa wang tunai RM3,000, piala, sijil dan hadiah iringan. Hadiah disampaikan Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ipin Lama
Muhammad mewakili Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan. Turut hadir Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh. Pertandingan Bintang Kecil merupakan program tahunan yang dianjurkan oleh RTM Sarawak. Sambutan Rumah Terbuka Christmas Anjuran Persekutuan Pelancongan Sarawak STF yang diadakan semalam mendapat sambutan yang cukup meriah. Presidennya Audrey Wan Ulok berkata, penganjuran ini bukan sahaja mempromosikan produk pelancongan Sarawak, malah memberi peluang kepada pelancong tempatan dan luar negara merasai sambutan perayaan Christmas yang akan diraikan oleh masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Audrey berucap pada Rumah Terbuka Christmas 2022 STF di perkarangan bangunan Mahkamah Lama Kuching juga memberitahu lebih 10 reruai menyediakan pelbagai produk makanan dan minuman Sarawak dihidangkan secara percuma kepada pengunjung yang hadir selain dihiburkan dengan persembahan nyanyian lagu-lagu Carol Christmas. Sementara itu, beberapa pengunjung yang ditemui RTM menyambut baik penganjuran program tahunan itu selepas tidak diadakan 2 tahun berikutan pandemik COVID-19. It's very nice to see everyone is here and get to gather here after 2 years of not having this kind of event. So it's very nice to see everyone is there to go out and celebrate this coming Christmas for this open house and. Yeah, it's nice to see a lot of people here. It's nice, but we just arrived yesterday, so it's the first day. But for now, it's a very nice feeling, yes. I think we should preserve past history, to remind the younger generation of our foundation, Malaysian or Singaporean as well. Because I think they all share the same culture, value, religious thing as well. Pada sambutan yang bertemakan Celebration of Life Reflections in Gratitude, itu juga beberapa agensi kebajikan, golongan B40 dan mangsa bencana alam turut menerima sumbangan barang keperluan asas seperti beras, minyak dan makanan kering. Baiklah, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 18 Disember. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Sehingga berjumpa lagi, salam perpaduan. Assalamualaikum.